Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita dapat lagi bertemu pada malam ini. Dan kita berdoalah kepada Allah Taala semoga kita sentiasa diberi taufik, sentiasa mendapat keberkatannya insya-Allah. Nah, dan kita pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan apa yang kita mula minggu lepas, ya, iaitu perbincangan mengenai wazifatul fi'li. Wazifatul fi'li. Tugas kata kerja dalam ayat. Kalau sebelum ini kita telah mempelajari satu tugas kata nama, ya, di mana kata nama ada beberapa tugas, ya, dalam ayat. Antara lain ialah ia berperanan sebagai mubtada ataupun subjek. Kedua, ia berperanan sebagai fa'il atau pelaku. Ketiga, ia berperanan sebagai naib fa'il, iaitu pengganti pelaku. Yang keempat, ia juga berperanan sebagai maf'ul. Maf'ul, tak kira maf'ulun bih, maf'ulun fih, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Yang penting maf'ul, ya. Nah, semua itu adalah tugas kata nama, bukan tugas kata kerja atau kata sifat, ya. Selain daripada itu, tugas kata nama juga ialah berperanan sebagai mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini adalah dua kata nama yang bergabung. Nah, biasanya yang pertama merupakan kepunyaan yang kedua. Contohnya kita kata kereta Muhammad, sayyaratu Muhammad. Muhammad itu adalah mudhafun ilaih. Sebab kereta itu adalah kepunyaannya. Jadi mudhafun ilaih ini adalah salah satu daripada peranan kata nama. Jadi antara kata nama yang kita pelajari baru ni ialah majrur bi harfi jar. Maknanya kalau ada haraf jar sebelumnya, ya, haraf jar ini ialah kata sendi. Misalnya di ataupun dalam, atas, bawah, apa semua sekali, kan? Nah, itu kata sendi. Jadi mana-mana perkataan yang ada kata sendi sebelumnya, ini menandakan bahawa perkataan itu adalah kata nama.
Ya, kita tak boleh guna kata lain. Tak boleh kata kerja, tak boleh kata sifat. Apalagi kata sendiri-sendiri. Ya. Okey. Baik, malam ni insya-Allah kita teruskan sikit lagi. InsyaAllah perbincangan kita mengenai tugas kata kerja. Tugas kata kerja. Nah, kita dah mula dah minggu lepas. Nah, perbincangan tentang tugas kata kerja ini. Nah, sememangnya apabila kita sebut tugas kata kerja, nah, ianya akan melibatkan jumlah fi'liyah. Ia melibatkan jumlah fi'liyah. Ya. Nah, oleh itu kalau kita perhati dalam contoh-contoh yang diberikan di situ, seperti yang terpapar di depan kita tu, ya, dalam skrin Nana ni. Cuba kita perhati sekali lagi. Contoh satu, ya. Dia kata yu'allimul mu'allimu talamizahul qira'ata fil fasli. Nah, jumlah ini ataupun ayat ini adalah jumlah fi'liyah. Ayat kerjaan. Maknanya ayat yang terdiri daripada kata kerja iaitu yu'allimu fi'il mudhari', ya. Yu'allimu ni fi'il mudhari'. Dan fa'ilnya iaitu al-mu'allim. Fa'il ni ialah pelaku. Siapa yang mengajar? Inilah mu'allim ni. Ya. Dia yang melakukan perbuatan yu'allim. Ya. Okey, jadi yu'allimul mu'allim, nah, merupakan jumlah fi'liyah kerana ianya terdiri daripada fi'il iaitu yu'allim dan fa'il iaitu al-mu'allim. Nah, kalau dah ada fi'il, ada fa'il, ini bermakna jumlah fi'liyah telah pun terbentuk. Nah, okey, bagaimana dengan maf'ul? Ini maf'ul dia ni. Maf'ul ni objek lah dalam ayat ni. Bagaimana dengan mudhafun ilaih? Afwan, ini maf'ul sani dia panggil. Ya. Dan ini haraf ja, yang ini pula adalah majrur dengan haraf ja. Semua ini, nah, seperti yang pernah disebut sebelum ini, ya. Selain daripada fi'il dan fa'il, semuanya adalah dikira sebagai tambahan, sebagai pelengkap sahaja. Ataupun kalau dalam istilah fiqh, ya, kalau dalam solat kita panggil ini adalah perkara-perkara sunat. Nah, sedangkan fi'il dan fa'il merupakan rukun dalam ayat. Maknanya kalau dah ada rukun ini, iaitu dua rukun ini, bermakna ayat itu sudah terbentuk. Ya, sudah terbentuk. Walaupun tidak ada perkataan lain. Tidak ada maf'ul misalnya. Tidak ada maf'ul sanin misalnya. Tidak ada haraf jar, tidak ada majrur. Nah, ada yang ni aja. Ini sudah dikira jumlah ataupun jumlah fi'liyah telah pun terbentuk. Ya. Okey. Kalau kita perhati di sini, kita dapati ini dia fi'ilnya. Baik, dalam ayat ni, fi'il ni dia berperanan sebagai apa, ya? Dia berperanan sebagai rukun pertama dalam jumlah fi'liyah. Sebab dalam jumlah fi'liyah ni dia ada dua rukun. Rukun pertama adalah fi'il, rukun kedua adalah fa'il. Ya? Rukun pertama fi'il, rukun kedua fa'il. Jadi peranan kata kerja ialah menjadi rukun pertama dalam jumlah fi'liyah. Itu saja. Nah, walaupun jumlah itu, ya, nah, dimulai dengan katakan haraf seperti ini. Dimulai dengan isim seperti ini. Dimulai dengan apa pun tak kira. Yang penting jumlah itu terdiri daripada fi'il dan fa'il. Kalau kita perhati contohnya dalam contoh dua ni, ya, dalam contoh dua ni, nah, jumlah ini dimulai dengan haraf jar, fi, nah, al-fasli majrur,
Nah, di sini PL-nya. Yu'allimul mu'allim. Maknanya ayat tadi juga, ayat tadi juga ada sini. Cuma bezanya di antara ayat pertama dengan ayat kedua. Ayat pertama ini kita mulakan dengan PL. Ayat itu dimulakan dengan PL itu sendiri. Sebab inilah sebenarnya yang biasanya kan. Nah, tapi kadang-kala kita boleh, kita boleh mendahului misalnya PL itu dengan jar majrur ni. Kita ambil jar majrur ni tak di hadapan. Macam ni, macam dalam ayat 2 ni. Kita ambil yang ni, ambil jar majrur ni, kita letak di awal jumlah. Jadilah jumlah atau PL dan fa'il itu berada di tengah. Tak kira dia berada di tengah ke, berada di akhir ke, berada di awal ke. Yang penting ayat ini adalah terdiri daripada PL dan fa'il. Ataupun dalam arti kata lain, rukunnya adalah PL dan fa'il. Bukan mubtada' dan khabar. Sebab kita ada dua jenis saja ayat. Kita ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah rukunnya PL dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah rukunnya mubtada' dan khabar. Itu saja. Manakala yang lain itu adalah tambahan ataupun pelengkap saja. Okey. Baik. Yang ketiga, sama juga. Maknanya kalau kita tengok ayat ni terdiri daripada PL dan fa'il. Habis al-qiraah tu apa? Ini maf'ul dia. Sebab asal duduk kat sini. Asal duduk kat sini. Ataupun asalnya duduk kat sini. Cuma kita dahulukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Okey. Kalau minggu lepas kita dah sebut dah sikit mengenai tujuan itu, apa dia? Tujuannya ialah al-qasru. Mana kalau kita bawa misalnya yang sepatutnya berada di akhir macam ni atau di tengah macam ni, kita letak di awal, gaya bahasa itu sudah bertukar daripada gaya bahasa biasa kepada gaya bahasa al-qasr, dipanggil uslubul qasr. Apa dia makna uslubul qasr? Al-qasr ini maknanya dia ada makna pengkhususan kat situ. Kita mengkhususkan perbuatan mengajar ini hanya dalam kelas sahaja. Kalau kita letak di awal macam ni. Maknanya tidak di tempat lain. Tidak di perpustakaan, tidak di kantin, tidak di luar bilik darjah dan sebagainya. Tapi dalam bilik darjah sahaja. Itu. Okey. Begitu juga yang ketiga, kita dahulukan al-qiraah yang sepatutnya juga berada selepas daripada PL dan fa'il, tapi kita letak dia di awal. Ini pun juga kita dah jadikan gaya bahasa ini adalah gaya bahasa al-qasr ataupun uslubul qasr. Dia akan memberi makna hanya membaca sahaja yang diajar oleh guru kepada pelajar dalam kelas. Dia tidak mengajar benda lain. Itu ya. Okey, baik. Kalau kita pergi ke nombor 4 pula, nombor 4. Kita tengok nombor pun agak lain sikit. Nombor 4 ni, al-muallimu yu'allimu talamizahu al-qira'ata fil fasli. Masih ada jumlah fi'liyah di sini. Yu'allimu, mana fa'il dia? Fa'il dia ganti nama yang terdapat selepas yu'allim ni. Sepatutnya dia kata yu'allimu huwa. Huwa inilah ganti nama kepada mu'allim. Cuma kita sembunyikan dia. Kita sembunyikan dia. Asalnya yu'allimu huwa talamizahul qira'ata fil fasli. Baik, kenapa kita sembunyikan? Untuk
meringkaskan kata saja. Sebab bahasa Arab ini dikenali dengan bahasa yang ringkas. Dengan itu, apa saja yang boleh disembunyikan, sembunyikan. Apa yang boleh digugurkan, gugurkan saja. Okey, jadi di antara perkara yang boleh disembunyikan ialah ganti nama orang ketiga, ganti nama orang pertama, ganti nama orang kedua. Nah, jadi ganti nama ini kita boleh gugurkan. Kalau di sini ganti nama ketiga lah. Kita kata yu'allimu huwa. Huwa tu kita boleh gugurkan. Kalau nak sebut pun tak apa, boleh kita sebut kan. Tak salah. Cuma jaranglah orang guna macam tu. Mana tidak sesuai dengan bahasa Arab yang dikenali sebagai bahasa yang ringkas. Jadi al-muallimu yu'allimu huwa talamizahu al-qira'ata fil fasli. Apa makna aja? Makna dia lebih kurang tadi lah juga. Cuma ayat 4 ni dah jadi jumlah ismiyah. Kenapa? Sebab ianya terdiri daripada mubtada'. Ini mubtada' ni. Al-muallim. Mana khabarnya? Ialah jumlah yu'allimu huwa. Kalau kita masih ingat apa yang kita bincang minggu lepasnya. Sebab khabar kepada mubtada' ada 3 jenis. Ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, khabar mufrad dia panggil. Iaitu khabar yang hanya terdiri daripada satu perkataan. Biasanya kata sifat lah. Kata sifat. Satu perkataan saja. Sekarang ini bukan satu perkataan. Tapi dia lebih daripada satu perkataan. Iaitu yu'allimu. Satu lagi, huwa. Fa'il kepada yu'allimu ni. Jadi tak boleh kita namakan dia sebagai khabar mufrad. Tapi di sini, dia sudah jadi jumlah. Yu'allimu ni fi'il, huwa tu fa'il. Kalau dah ada fi'il, ada fa'il, maka terbentuklah jumlah. Terbentuklah jumlah. Bermakna, khabar kepada mubtada' bukan khabar mufrad. Tetapi khabar jumlah. Itu jenis kedua khabar. Jenis ketiga, khabar syibih jumlah dia panggil. Syibuhu jumlah. Syibih jumlah ni ialah separa ayat. Atau anjung ayat namakan kadang-kadang. Bukan ayat, tapi dia hampir sama dengan ayat. Iaitu khabar yang terdiri daripada jar dan majrur. Haraf jar dan isim majrur selepasnya. Okey, kita tak ada contoh kat sini. Sebab kita dah bincang suatu masa dahulu. Jenis-jenis khabar. Kita ada 3 jenis. Yang pertama kita panggil apa? Kita panggil khabar mufrad. Iaitu khabar yang terdiri pada satu perkataan saja. Yang kedua kita panggil khabar apa? Khabar jumlah. Ketiga kita panggil dia khabar syibih jumlah. Okey. Baik. Sekali lagi kita tengok contoh 4. Al-muallimu yu'allimu talamizahul qira'ata fil fasli. Guru itu kata dia ni huwa lah ni. Huwa yang kita sembunyikan ni. Huwa yu'allimu tu. Kita kata al-muallimu yu'allimu huwa, dia mengajar talamizahu, pelajar-pelajarnya atau murid-muridnya, al-qira'ata, membaca fil fasli, dalam kelas, dalam bilik darjah. Okey, yang penting di sini terdapat fi'il. Dan kalau dah ada fi'il mesti ada fa'il. Tak ada fi'il yang tak ada fa'il, tak ada. Fi'il saja misalnya tak jadi. Dia kena ada fa'il dia. Oleh itu kalau kita jumpa dengan mana-mana fi'il, kita tahu bahawa itu adalah jumlah.
Sebab apa? Sebab setiap fi'il mesti ada fa'il. Ini pun sama ni. Kita nampak aja macam yu'allimu saja ni. Nah, kita tak nampak fa'il dia sebab fa'il dia disembunyikan. Ataupun kita panggil dalam bahasa Arab dipanggil dhamirun mustatirun. Dhamir ni ganti nama, mustatir tu tersembunyi. Kita sudah sembunyikan dia. Kalau kita nak tulis, tulis kat sini lah huwa. Sorry. Belum ditukar ininya. Kalau kita nak tulis macam ni lah. Inilah fa'il dia, huwa ni. Ya. Jadi kalau adanya yu'allim, adanya huwa, maka terbentuklah jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya ini dia? Mana fa'ilnya ini dia? Jadi jumlah inilah yang dianggap sebagai khabar kepada mubtada ini. Ataupun dianggap sebagai predikat ya, kepada subjek ini. Okey. Seterusnya, ayat 4, ayat 5. Fil fasli mu'allimun. Ini sudah terbentuknya jumlah ismiyah. Kenapa kita kata jumlah ismiyah? Sebab di sini mubtada dan di sini khabar. Ini yang kita panggil khabar syibih jumlah ni. Khabar syibih jumlah. Cuma khabar di sini dia mendahului mubtada saja. Dengan itu kita panggil khabar seperti ini, kita panggil khabar muqaddam. Muqaddam ni maknanya yang didahulukan. Dan mu'allim ini pula kita panggil mubtada muakhar, iaitu mubtada yang dikemudiankan. Okey, baik. Bukan ini yang kita nak bincang hari ini. Yang kita nak bincangnya ialah yu'allimu. Yu'allimu, huwa juga ada huwa di sini kan, sebab fa'il ni adalah perkara yang mesti ada. Mana fa'il dia? Huwa di sinilah macam tadi, macam ni. Macam di atas tadi. Cuma kita sembunyikan saja. Baik, huwa tu siapa? Ganti nama kepada apa? Ganti nama kepada mu'allimnya lah. Maknanya dia mengajar murid-muridnya membaca. Dengan itu kalau kita perhati di sini di antara nombor 4 dengan nombor 5 ni, nombor 4 dengan nombor 5 semacam perkataan hampir sama kan. Mu'allim ada kat sini, mu'allim ada kat sini. Ni. Yu'allim pun ada. Huwa pun ada sini, huwa. Cuma kita tak tulis ya. Dia sepatutnya ada ni, huwa sembunyi kan. Talamizahu pun ada. Qiraah pun ada. Fil fasli pun ada. Habis apa bezanya? Bezanya ialah yu'allimu huwa ini, jumlah fi'liyah ini berperanan sebagai khabar kepada mubtada ni. Baik, yu'allimu huwa di sini pula adalah jumlah yang berperanan sebagai sifat kepada mu'allim. Sekali lagi. Yu'allimu huwa. Okey, kita tulislah huwa sini supaya lebih nampak huwa, tulis. Ini pun kita warnakan dia dengan warna biru jugalah supaya nampak. Sama ke tu? Sama tak? Yu'allimu huwa ini jumlah fi'liyah. Dalam ayat ini jumlah fi'liyah ini berperanan sebagai khabar, sebagai predikat kepada subjek ini. Baik, yu'allimu huwa di sini jumlah fi'liyah juga,
tapi dia berperanan sebagai sifat kepada muallim ni. Muallim ni mubtada. Mana di sini dia berperanan sebagai sifat kepada muallim. Di sini ianya berperanan sebagai khabar kepada muallim. Nah, tak apa kalau apa ni? Ada soalan boleh tanya Nah. Okey. Yang keenam pula. Yang keenam. Yaqiful muallimu fil fasli. Guru itu berdiri. Yaqifu ni berdiri. Sama dengan yaqumu lah. Qama yaqumu, waqafa yaqifu. Makna dia berdiri. Dia kata guru itu berdiri dalam kelas. Yu'allimu talamizahul qira'ah. Yu'allimu, mana fa'il dia? Fa'il dia huwa juga. Cuma kita sembunyikan. Baik. Sekarang ni kita cuba zahirkan semua sekali. Kita tidak sembunyikan supaya kita nampak. Baik. Cuba tengok. Yu'allimu huwa di sini. Ia berperanan sebagai khabar. Mana cerita kepada muallim ni. Muallim tu kata dia mengajar murid-muridnya membaca. Yang ni pula, di dalam kelas tu ada seorang muallim, ada seorang guru yang, cuba tengok, dia bunyi apa ni, makna dia pun lain. Kalau bunyi yang tu sifat lah tu. Nah, dia kata dalam kelas ni, kata dia ada seorang guru yang mengajar murid-muridnya membaca. Kalau tadi, guru itu mengajar murid-murid membaca kan? Cuba kita perhati. Guru itu mengajar muridnya membaca. Yang ni pula, dalam kelas itu ada seorang guru yang mengajar muridnya membaca. Nampak perbezaan tu Baik, kita tengok pula yang ketiga ni. Yang ketiga. Di sini pun ada ni, yu'allimu huwa ni ada. Tapi peranannya tidak sama dengan peranannya dalam ayat 4. Tak sama dengan peranan dalam ayat 5. Apa peranan di sini? Cepat tengok. Dia kata, yaqiful muallimu fil fasli. Guru itu berdiri dalam kelas. Yu'allimu huwa talamizahul qira'ah. Dalam keadaan dia mengajar murid-muridnya membaca. Maknanya, guru itu dia melakukan perbuatan berdiri ini dalam keadaan macam ni. Dalam keadaan dia mengajar muridnya membaca. Kalau tadi, dalam ayat 5, yu'allimuhu atalamizahul qira'ah. Ini, dia memberi arti yang mengajar. Sekarang ini bukan yang. Sekarang ini, dalam keadaan dia mengajar muridnya membaca. Baik, kalau yang 4 tadi, makna dia apa dia? Guru itu mengajar. Guru itu mengajar muridnya membaca. Ini khabar. Yang ni pula sifat. Yang ni pula hal. Apa dia hal? Hal ini, kalau dalam bahasa kita, sekarang ni tahulah apa ni orang panggil apa, tapi kalau dulu-dulu, dalam nahwu za'ba dulu. Dulu dia panggil sifat kata. Sifat kata. Okey. Baik, yang ketujuh, tengok yang ketujuh. Yang ketujuh ni apa ni, satu perbincangan apa ni biasalah, cuma kita tengok lain daripada yang lain tu sebab dia ada nanti kita nak apa ni, nak pastikan yang kita dapat membezakan di antara yu'allimu huwa di sini dengan yu'allimu huwa di sini dengan yu'allimu huwa di sini. Kita tengok semuanya adalah yang biru ni ini adalah jumlah fi'liyah yang menjadi khabar kepada mubtada.
Yang ni pula jumlah fi'liyah yang menjadi sifat kepada mubtada. Yang ni pula jumlah fi'liyah yang menjadi hal kepada fa'il, iaitu al-muallim tadi. Oh, ana teringat. Nah, kepada soalan yang tak sempat kita nak jelaskan minggu lepas, ya. Ana tak tahu apa ni dia bertanya tu dah sampai atau belum, atau ada tak malam ni. Tapi tak apalah, oleh kerana soalan tu dah ditanya. Nah, pertanyaannya begini, ya. Dia kata, kenapa berulang kata dia kata kerja di sini? Yaqifu ni kata kerja, yu'allimu ni kata kerja pula. Nah, bolehkah macam tu? Bolehkah berulang kata kerja beberapa kali? Nah, untuk menjawabnya begini, ya. Tadi saya katakan bahawa yu'allimu ni atau yu'allimu huwa ni adalah jumlah fi'liyah yang berperanan sebagai hal. Apa dia hal? Hal ini ialah keadaan fa'il atau maf'ul semasa berlakunya perbuatan. Ini perbuatan ni. PL yang pertama ni. Baik, semasa guru ini berdiri. Semasa guru ini berdiri. Dia berada dalam keadaan bagaimana? Itu keadaan tu. Jadi ini, yu'allimu di sini menerangkan keadaan dia lah. Nak menerangkan keadaan itu, biarlah PL tu ada. Maknanya semasa dia melakukan perbuatan ini, dia berada dalam keadaan macam ni. Nampak? Baik. Hal ni atau sifat kata ni, nah, jenis dia sama dengan jenis khabar, sama dengan jenis sifat. Maknanya dia ada 3 jenis. Jenis yang pertama dia panggil apa? Dia panggil, kalau khabar dia panggil khabar mufrad. Yang kedua khabar jumlah. Yang ketiga khabar syibih jumlah. Begitu juga sifat. Sifat ni, dia ada sifat mufrad, ada sifat jumlah, ada sifat syibih jumlah. Hal pun sama. Hal ni ada hal mufrad, hal jumlah dan hal syibih jumlah. Jadi kita sekarang ni, contoh nombor 6 ni, hal yang ada di sini ialah hal jumlah. Hal jumlah. Nah, oleh itu, nah, yu'allimu huwa ni adalah jumlah fi'liyah yang berperanan sebagai hal. Okey, tanya ada tak apa ni peserta kita yang bertanya tentang soalan ini malam ni, ada tak? Ada Ustaz, ada. Ada. Okey, macam mana dengan penjelasan tu, atau perlukan pada penjelasan yang ayat tu faham Ustaz, cuma kita kadang tak ingat lagi istilah fa'il, mubtada, berapa jenis khabar tu, tapi segi ayat tu faham lah. okey. Tak apa begini, ya. Okey. Kita ambil masa 2-3 minit begitu untuk kita tengok sikit benda tu dah. Boleh tak? Khabar ataupun khabar mubtada, ya. Khabarul mubtada. Khabar mubtada ni dia ada berapa? Dia ada 3 jenis. Jenis yang pertama dia panggil
khabar mufrad. Khabar mufrad ni apa? Khabar yang terdiri daripada satu perkataan saja. Contohnya kita kata Muhammad, mubtada ni Muhammad ni Naim. Nah, Naim ni makna dia tidur. Nah, Muhammad dia kata sedang tidur. Baik, mana mubtada ini Muhammad? Mana khabar? Ini. Ini yang kita nak apa ni? Bincangkan ni Yang kita maksudkan dengan khabar mufrad ini dia. Naim tu. Ada berapa perkataan Naim tu? Satu je kan? Oleh kerana dia satu kita panggil dia khabar mufrad. Baik. Yang kedua kita panggil dia khabar jumlah. Mana khabar tu bukan satu perkataan tapi dia merupakan satu jumlah. Jumlah itu yang apa ni? Yang dikira sebagai khabar. Contohnya kita kata Muhammad juga. Kita bagi contohnya samalah. Kita kata Muhammad. Naam. Abuhu. Mudarris. Awana Muhammad abuhu mudarris. Muhammad tu kata dia, ayah dia tu seorang guru. Begitu. Baik. Jumlah ni jumlah apa? Jumlah yang nak jadi khabar ni jumlah apa ni? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Sebab abuhu ni mubtada. Dipanggil mubtada kedua. Mudarris ni khabar kepada mubtada kedua. Kalau ada mubtada, ada khabar dia, dah jadi jumlah ismiyah. Baik, jumlah ini ni berperanan sebagai khabar kepada Muhammad. Kalau di sini Naim saja Naimun, perkataan Naim untuk khabar kepada Muhammad. Tapi di sini abuhu mudarris. Iaitu dalam bentuk jumlah. Khabar dalam bentuk jumlah. Baik, boleh juga kita kata Muhammad yadrusu al-Arabiyyah. Apa makna Muhammad yadrusu al-Arabiyyah? Muhammad belajar bahasa Arab. Yang yadrusu ni yadrusu huwa lah kan. Pak huwa tu kita sembunyikan. Okey. Tak payah sembunyilah supaya lebih jelas. Okey Okey. Yadrusu fi'il. Mana fa'il dia ini huwa ni? Al-Arabiyyah tu maf'ul lah. Baik, bermakna kalau dah ada fi'il, ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il, maka terbentuklah jumlah fi'liyah. Jadi tak kira sama ada jumlah itu jumlah fi'liyah macam ni atau jumlah ismiyah macam ni. Dua-duanya boleh jadi khabar kepada Muhammad. Ini yang kita panggil khabar jumlah ni. Sebab ianya dalam bentuk jumlah, dalam bentuk ayat. Khabar tu sendiri dalam bentuk ayat. Manakala Naim tadi bukan ayat, bukan tak? Dia satu perkataan je. Ini kita panggil khabar mufrad. Yang ni kita panggil khabar jumlah. Sebab apa? Sebab khabar tu dalam bentuk ayat. Atau dalam bentuk jumlah fi'liyah macam ni. Ayat juga kan? Itu. Okey. Jadi contoh kita tadi, dia macam ni lah. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah ni. Okey. So lagi. Dipanggil khabar syibih jumlah. Syibih jumlah ni, sorry. Khabar syibhu jumlah. Apa dia syibih jumlah? Syibih jumlah ni ialah separa ayat. Bukan jumlah. Tapi contohnya kata-kata nampak. Ada bersama ni macam
supaya lebih mudah kita nak tengok ya. Oh, sorry. Okey. Contohnya kita kata Muhammad fil fasli. Apa makna Muhammad fil fasli? Muhammad berada dalam kelas. Baik. Muhammad mubtada, mana khabar dia? Khabar dia fil fasli. Baik, fil fasli ni, fi ni haraf jar. Al fasli ni majrur dengan haraf jar ni. Ada mubtada khabar tak? Tak ada. Ada fi'il fa'il tak? Tak ada. Dengan itu kita tak boleh nak namakan fil fasli ni jumlah. Nak kata jumlah ismiyah, dia kena ada mubtada dan khabar. Nak kata dia ni jumlah fi'liyah, dia kena ada fi'il dan fa'il. Sedangkan dia ni tidak ada mubtada khabar, tidak ada fi'il fa'il. Yang adanya pada adanya haraf jar dengan isim majrur. Nah. Baik, okey, kalau tak boleh namakan dia jumlah, kita namakan mufrad. Mufrad ni dia satu perkataan macam ni. Baik, fil fasli ni satu perkataan ke? Tak. Lebih daripada satu perkataan. Nah, iaitu fi satu, al-fasli satu. Jadi, kita nak namakan dia mufrad, tak boleh. Sebab dia lebih daripada satu perkataan. Nak nama dia khabar jumlah, tak boleh. Sebab dia bukan, fil fasli ni bukan jumlah. Sedangkan abuhu mudarris ni jumlah. Ataupun yadrusuhu ni jumlah. Kan? Kalau di sini boleh namakan jumlah. Tapi di sini tak boleh. Fil fasli ni bukan jumlah. Bukan jumlah. Habis, apa dia? Kita panggillah dia syibih jumlah. Syibih jumlah. Separa ayat. Okey? Oh, ni kalau khabar mubtada dia ada ni, ada 3 jenis ni ya. Baik, bagaimana pula dengan sifat? Sifat. Ataupun na'at. Dalam istilah lain dia panggil na'at. Tu dua istilah yang memberi makna yang sama lah. Sama ada sifat ataupun na'at tu benda yang sama lah. Okey. Sifat pun juga dia ada macam ni. Ada sifat mufrad. Ada sifat jumlah. Okay, kita buatlah khabar ni. Sifat. Ada sifat mufrad. Ada sifat jumlah. Dan ada juga sifat syibih jumlah. Baik. Ini bukan sifat ni, ayat ni. Ini ni khabar mubtada. Baik, kalau sifat macam mana? Contohnya macam ni. Kita kata kita kata indi ni maknanya di sisi saya, maknanya saya ada lah, saya ada. Nah, tiflun naim. Indi tiflun ini dia jadi jumlah. Indi dipanggil khabar muqaddam, tiflun dipanggil mubtada muakhar. Baik, naim ini dipanggil sifat kepada tiflun. Apa maknanya indi tiflun naim? Dia kata saya ada seorang anak kecil yang sedang tidur. Ni yang tadi, yang. Sebab apa dia sifat? Sifat ni mana yang lah. Baik, begitu juga di sini. Kita ambil yang ni. Kita ganti di tempat Muhammad. Okey. Kita kata indi
indi tiflun abuhu mudarris. Sama juga. Nah, indi tiflun ni mubtada muakhar, abuhu mudarris, yang ayahnya seorang guru. Dia kata, nah, saya ada seorang anak kecil yang ayahnya seorang guru. Nah, maknanya saya duk jaga budak tu lah. Saya jaga budak kecil yang ayah dia ni seorang guru. Nah, okey. Yang ketiga pun sama. Kita ambil Muhammad ni ganti dengan indi tiflun tadi. Kita kata indi tiflun fil fasli, contohnya macam tu. Atau fil ghurfati, contohnya. Dia kata, saya ada atau berdisi saya ada seorang anak kecil yang berada dalam kelas atau yang berada dalam bilik, yang berada di mana-mana sajalah. Yang pentingnya fil fasli ini, nah, dalam ayat ini ia berperanan sebagai sifat kepada tifl. Dengan itu kita terjemah makna yang tidur, yang ayahnya seorang guru, yang ada dalam kelas. Karena anak kecil yang sedang tidur, anak kecil yang ayahnya seorang guru, anak kecil yang ada dalam kelas. Macam tu. Okey ke? Begitu juga hal. Hal pun sama dengan sifat. Nah, tukar kepada hal pula. Hal. Ya. Cukuplah apa ni mubtada ni. Apa mubtada ni? Hal pula. Okey, katakan hal. Hal pun dia ada hal mufrad. Contohnya, ya kalau hal ni dia kena ada PL lah. Contohnya kita kata apa? Kita kata yatakallamu. Apa yatakallamu? Yatakallamu ni bercakap, ya. Yatakallamu Muhammadun Naim ni hal. Jadi cuma hal ni dia sentiasa berbaris di atas, ya. Mansub. Dia kata yatakallamu Muhammadun naiman. Apa makna yatakallamu Muhammadun naiman? Dia kata Muhammad bercakap dalam keadaan dia tidur. Mana dia mengigau lah ni. Mana semasa dia bercakap tu, dia sedang tidur sebenarnya. Ini hal dia. Baik, hal di sini ada beberapa perkataan ni. Satu, oleh itu kita panggil hal mufrad. Baik. Kalau hal tu pula dalam bentuk ayat macam mana? Kita panggil hal jumlah. Ni hal jumlah. Baik, kalau hal jumlah macam mana? Kita ambil ayat yang sama. Yatakallamu Muhammad. Yatakallamu Muhammadun abuhu mudarrisun. Ini jumlah tadi ni. Jumlah yang jadi sifat tadi. Kalau di sini dia jadi hal pula, hal kepada Muhammad. Dia kata yatakallamu Muhammadun abuhu mudarrisun, ataupun ditambah waw selagi dipanggil abuhu mudarris. Waw ni panggil wawul hal. Yatakallamu Muhammadun wa abuhu mudarrisun. Nah, Muhammad bercakap dalam keadaan ayahnya itu seorang guru.
Nah. Okey. Atau kalau jumlah tu jumlah fi'liyah macam ni. Kita kata yatakallamu Muhammadun yudarrisu huwa apa dia lepas tu? Al-Arabiyyah. Nah. Yadrusu Yatakallamu Muhammadun yadrusu huwa al-Arabiyyah. Dia kata Muhammad bercakap dalam keadaan dia belajar bahasa Arab. Ni kalau di sini halnya ialah jumlah fi'liyah. Ni berlakunya kata dua PL tu dah. Ni PL, ni pun PL dah. Sebab apa? Sebab hal di sini ialah jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah mesti ada PL. Kalau di sini hal jumlah tapi jumlahnya bukan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Okey. Sama juga hal syibih jumlah. Hal syibih jumlah. Kita ambil contoh yang sama. Kita kata yatakallamu Muhammadun juga. Yatakallamu Muhammadun fil fasli. Dia kata Muhammad bercakap dalam keadaan dia berada dalam kelas. Ini dia panggil hal syibih jumlah. Maknanya hal ni sama seperti khabar tadi. Khabar ada khabar mufrad, hal pun ada hal mufrad. Kalau tadi ada khabar jumlah, hal pun ada hal jumlah. Kalau tadinya khabar syibih jumlah, hal pun ada hal yang syibih jumlah. Syibih jumlah ni ialah yang terdiri daripada jar majrur ataupun zaraf dengan mudhafun ilaih. Inilah dia contoh-contoh kepada jenis-jenis khabar, jenis-jenis sifat dan jenis-jenis hal. Semuanya sama. Semuanya sama. Iaitu ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang syibih jumlah. Okey? Okey, kita balik semula ke sini ya. Baik, maknanya tadi kalau yu'allimu huwa tadi ini adalah hal kepada muallim ni. Dia kata guru ini berdiri. Bagaimana keadaan dia semasa dia berdiri itu? Keadaan dia sedang mengajar murid-muridnya membaca. Jadi hal ni orang panggil hal apa? Hal jumlah. Okey. Baik. Jadi kita masuk dalam contoh 7 dan contoh 8 ini. Kita nak sebut benda lain lah ni. Baik, apa yang kita nak sebut di sini? Yu'allimul mu'allimu al-qira'ata qabla ta'limil kitabah. Apa makna ni? Dia kata guru itu mengajar membaca sebelum mengajar menulis. Guru tu dia ajar membaca dulu sebelum dia ajar menulis. Apa yang menariknya di sini? Apa yang menarik di sini ialah mengajar ni. Yu'allimu. Isim ke PL yu'allimu ni? PL kan? PL mudhari'. Baik. Ta'lim ni mengajar juga sebelum mengajar. Ini isim ke PL? Isim. Masdar ya. Tapi kedua-duanya kita terjemah dalam bahasa kita dengan perkataan mengajar. Maknanya di sini dikata guru mengajar membaca sebelum mengajar menulis. Kenapa mengajar di sini dalam bentuk PL, mengajar di sini dalam bentuk
isim. Nampak? Sebab di sini kita guna PL sebab ia merupakan rukun pertama dalam jumlah fi'liyah. Maknanya ayat ini adalah jumlah fi'liyah. Mana rukun dia? Rukun dia ialah fi'il dan fa'il. Manakala yang lainnya itu adalah tambahan saja. Pelengkap saja. Bermakna, kalau pelengkap, kalau tambahan, maknanya kita boleh letak dia di awal, kita boleh, contohnya Pak. Contohnya kita nak kata, qabla ta'limil kitabati, nak ambil letak depan ni. Tak di sini. Macam tu. Qabla ta'limil kitabah yu'allimul mu'allimul qira'ah. Sebelum mengajar menulis, guru itu mengajar membaca. Sama saja makna dia tak? Cuma kalau dalam bahasa Arab dia sudah menjadi uslubul qasri. Sudah ada makna hanya. Maknanya dia mengajar membaca ni hanya sebelum dia mengajar menulis dia. Maknanya dia tak mengajar membaca di waktu lain. Hanya sebelum mengajar menulis dia mengajar membaca. Tu. Itu makna dia. Tapi kalau dalam bahasa kita tak kira lah. Kita letak di awal ke, di akhir ke, dia makna sama aja. Dia tak ada uslubul qasri ni tak ada dalam bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arab, yang sepatutnya diletak di akhir, dibawa ke depan contohnya, itu sudah cukup untuk membuat gaya bahasa itu bertukar daripada gaya bahasa biasa kepada gaya bahasa al-qasr. Oh, ni sudah ada ni. Contoh nombor 8 ni ialah contoh yang kita bawa ke depan. Tak apalah kita bawa balik semula ke tempat tadi. Jadi contoh 8 ini ialah kalau kita cuba bawa qabla ta'limil kitab ni ke depan. Tak kira kita letak di sini ke ataupun di awal ke, status ayat tu tidak berubah. Maknanya kalau tadinya jumlah fi'liyah, sekarang ni pun, maknanya setelah kita dahulukan qabla ta'limil kitab, ia kekal dengan statusnya sebagai jumlah fi'liyah. Maknanya jumlah itu terdiri daripada fi'il dan fa'il. Okey ke? Okey ya. Apa yang penting di sini? Apa yang penting di sini ialah mana-mana fi'il kalau kita jumpa di mana sajalah, sama ada di awal, di akhir, di tengah, apa semua sekali. Kalau kita dah jumpa dengan fi'il, bermakna itu adalah jumlah. Itu adalah jumlah. Sebab setiap fi'il dia mesti ada fa'il. Kalaupun pada zahirnya tidak ada macam ni. Yu'allimu tadinya tak ada huwa kan? Sebab apa? Sebab kita sembunyikan dia. Yu'allimu talamizahu saja. Macam ni juga. Tadinya tak ada ni huwa ni. Tapi oleh kerana adanya yu'allim yang merupakan fi'il mudhari' itu, kita tahu bahawa di sana ada fa'il. Sebab kita tahu bahawa tidak ada fi'il yang tidak ada fa'il. Fi'il semata-mata fi'il, tak ada. Dia tak seperti isim. Isim kadang-kadang dia sendiri kan. Fi'il tak ada. Fi'il mesti ada fa'il. Baik. Kalau dah ada fa'il maknanya jumlah. Dengan tu apabila kita sebut fi'il saja, tergambar dalam fikiran kita bahawa itu adalah
jumlah, iaitu jumlah fi'liyah. Okey kah? Jadi kesimpulannya daripada apa yang kita bincang daripada minggu lepas lagi, bahawa peranan kata kerja ataupun tugas kata kerja dalam ayat hanya satu saja, iaitu menjadi rukun pertama dalam jumlah fi'liyah. Nah, letaklah dia di mana sekalipun, dia tetap merupakan rukun pertama dalam jumlah fi'liyah. Dalam arti kata, jumlah fi'liyah itu tidak akan sempurna kalau tidak adanya fi'il itu. Gitu. Okey. Baik. Kalau begitu bolehlah kita buat kesimpulan ini. Kesimpulan yang kita buat di sini ialah al-jumlatul mukawwanatu minal fi'li wal fa'il au naibil fa'il. Dia kata ayat yang terdiri daripada fi'il dan fa'il atau terdiri daripada fi'il dan naib fa'il itu adalah jumlah fi'liyah. Baik, nombor 2. Wazifatul fi'li, tugas fi'il dalam ayat lah. Tugas fi'il ialah an yakuna ruknan awwala fil jumlatil fi'liyah. Nah, ia merupakan rukun pertama dalam jumlah fi'liyah, dalam ayat kerjaan. Yang ketiga, likulli fi'lin fa'il, setiap fi'il mesti ada fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Kalau tak ada fa'il, ada naib fa'il, pengganti dia, pengganti fa'il. Yang kita panggil naib fa'il. Walaysa hunaka fi'lun biduni fa'il au naibi fa'il. Tidak ada fi'il dalam dunia ni yang tidak ada fa'il ataupun naib fa'il. Tak mungkin. Wabittali, nah, dengan itu, iza wujidal fi'lu, kalau adanya fi'il, faqad wujidatil jumlah. Maka ini bermakna jumlah telah pun wujud ataupun telah pun ada. Nah. Nombor 4. La ya'til fa'ilu. Dia kata fa'il tidak akan datang. Atau naib fa'il lah. Fa'il dan naib fa'il ni sama lah. Dia kata fa'il ni atau naib fa'il ni kata dia tidak akan datang illa ba'dal fi'li, kecuali selepas fi'il. Maknanya tidak ada fa'il yang datang sebelum fi'il. Tak ada. Dengan tu kalau kita nak cari fi'il, nak cari fa'il atau naib fa'il, kena cari selepas fi'il. Kena cari selepas fi'il. Mana kalau kita tengok semacam berada di awal ataupun di hadapan fi'il, sebelum fi'il itu bukan fa'il itu. Contohnya ayat 4 ni, ayat 4 ni. Al-muallimu yu'allimu talamizahul qira'ata fil fasli. Mana fa'il dia? Al-muallim ni kah? Tidak. Sebab fa'il dia datang selepas fi'il. Mana fi'il lah ni fi'il? Baik, kalau mu'allim ni tak boleh dianggap sebagai fa'il ke tak boleh, sebab dia datang sebelum fi'il. Maknanya mu'allim ni sudah tidak berperanan sebagai fa'il, tapi dia berperanan sebagai mubtada' dia. Baik, mana fa'il dia? Fa'il dia huwa tadilah. Yu'allimu huwa tu. Dengan tu kita pun kalau kita terjemahkan, kita kata guru itu dia mengajar murid-muridnya membaca dalam kelas. Guru-guru itu dia mengajar. Dia mengajar murid-muridnya. Jadi ini fa'il dia ni. Baik, di mana tempatnya? Selepas fi'il. Sama juga ni. Al-mu'allim ni, ini fa'il. Tempat dia selepas fi'il. Semuanya selepas fi'il, selepas fi'il, selepas fi'il.
Itu fa'il. Tapi kalau sebelum fi'il itu bukan fa'il. Itu bukan fa'il. Nah, baik, kalau kita bagi contoh lain dah, contoh lain. Contoh apa ni? Coba perhati contoh ni. Kita kata at-tullaba. Tullab ramai tak? Jamak kan? At-tullaba. Yadrusuna al-Arabiyyah. Apa makna at-tullab yadrusuna al-Arabiyyah? Dia kata pelajar-pelajar itu belajar bahasa Arab. Baik, at-tullab ni mubtada. Yadrusu ni fi'il. Mana fa'il dia? Ya. Dia kata pelajar-pelajar ini mereka belajar bahasa Arab. Mana fa'il dia? Yadrusunahu. Mana home-nya? Tak ada home. Ya. Huwa. Mahum. Kalau huwa dia. Yadrusu banyak ramai kan. Hum lah. Inilah fa'il ni. Wow ni. Wow. No, tu bukan. Wow saja. Wow ya. Wow ni makna dia mereka. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Inilah ganti namanya ni. Wow dia. Ganti nama kepada ramai laki-laki. Nah, jadi mana fa'ilnya? Mana fa'il kepada yadrusu? Mana? Hum. Home lagi. Wow ni. Kenapa home-nya? Wow ni. Wow ni lah dia punya fa'il dia. Wow ni lah makna dia mereka. Okey, baik. Nah, cuba tengok dari sudut susunan dia. Wow ni datang sebelum atau selepas yadrusu? Selepas. Selepas. Maknanya fa'il ini, nah, dia tak datang sebelum. Dia datang selepas. Baik, kalau dua orang katakan at-talibani. Kalau wow ni ramai kan? Kalau dua, ganti nama dia alif. Yadrusanil Arabiyyah. Mana dia fa'il kepada yadrusu? Itu alif tu. Alif ni. Alif ni lah ganti nama kepada dua orang. Dipanggil aliful isnain. Dia panggil apa? Kita tulis sini. Dipanggil aliful isnaini. Aliful isnaini. Isnain dua kan? Maknanya alif yang merupakan ganti nama kepada dua orang. Nah, ini dipanggil aliful isnain. Kalau waw tadi dipanggil wawul jamaah. Waw tadi dipanggil apa? Dipanggil waw al-jamaah. Apa mana jamaah? Apa jamaah? Semaya jemaah. Semaya jamaah. Semaya ramai. Ini ganti nama kepada ramai orang laki-laki. Ini ganti nama kepada dua orang, tak kira laki-laki ke perempuan. Asal dua je, kita guna alif ni. Baik, kalau ganti nama kepada ramai perempuan, macam mana? Katakan, ini bukan di tengah alif ni, ada alif selepas pada empat. Taliban. Okey. Kalau ramai perempuan, kita kata at-talibat, at-talibatu.
Kita kata yadrusani kau. Mereka perempuan. Macam mana mereka perempuan? Apa dia mereka perempuan? Tadrusun. Sama mereka. Yadrusna. Nah ni, nah ni. Yadrusna. Nah, yang sebelum nun ni bagi mati. Nah, tu kita tahu nun tu dipanggil nun niswah. Apa dia niswah? Niswah ni makna dia ramai perempuan, mereka perempuan. Nah, mereka perempuan. Nah, yadrusnal arabiyyah maknanya mereka belajar bahasa Arab. Nah, ini mereka tapi perempuan. Yadrusuna tadi waw tadi. Mereka juga tapi mereka laki-laki. Nah, tapi kalau alif ni tak kira laki-laki ke perempuan ke semua alif. Nah. Okey. Baik. Kalau anta laki-laki ke perempuan? Lelaki. Laki-laki. Laki-laki ya. Baik. Kita nak tengok mana dia fa'il kepada tadrusu. Anta tadrusul arabiyyah. Awak belajar bahasa Arab. Ini tadrusu ni PL ni. Setiap PL ada fa'il. Mana fa'il dia? Ada disembunyikan. Betul. Disembunyikan. Nah, di sini. Nah, di sini. Asal dianya anta juga. Tadrusu anta. Asal dia macam tu. Oh, ni anta ni. Anta ni mubtada. Anta ni tak boleh jadi fa'il sebab dia datang sebelum PL. Betul tak? Ini mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya ni. Tadrusu antal arabiyyah. Frasa ni ataupun ayat ni berperanan sebagai khabar kepada anta. Baik, anta di sini. Inilah fa'ilnya. Fa'il kepada tadrusu. Habis, kenapa kita tak sebut anta di sini? Macam tu. Sebab di sini kita sembunyikan. Boleh tak kita nak zahirkan dia, nak sebut macam tadi, boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Sini nama dia wajib disembunyikan. Oh, wajib. Kalau huwa tadi sunat je. Ya, sunat. Yang tu sunat je. Atau bukan sunat, harus. Harus. Ya. Tapi kalau kita sembunyikan anta, ini wajib. Begitu juga kalau kita sembunyikan ana, misalnya ana adrusul arabiyyah. Pun wajib. Tak boleh nak sebut ana adrusu ana, tak boleh. Kena kata ana adrusu saja. Tapi dalam minda kita tu adalah ana gitu. Kalau sini ada dalam minda kita tu anta. Tu. Cuma kita tak boleh nak sebut. Kalau kita sebut bermakna kita tidak ikut gaya bahasa Arab. Okey. Baik. Kita ambil perkara sama cuma anti pula. Anti. Baik, kalau anti ni apa bezanya? Anta dengan anti ni. Tak juga tak. Tadrisina. Ada. Tadrusina al-arabiyyah. Apa bezanya? Ini kalau kita bercakap dengan orang lelaki, kita sama-sama ni. Kita kata anta tadrusul arabiyyah. Sini kita kata anti tadrusina al-arabiyyah. Baik. Anti ni mubtada. Tadrus ni PL, betul tak?
Mana fa'il kepada tadrus? Ya tu. Betul. Dia ni. Ya ni adalah ganti nama kepada orang kedua perempuan. Ganti nama kepada orang kedua perempuan. Nah, perempuan aja, jangan laki-laki tak. Inilah dia fa'ilnya. Ya ni. Jadi di sini kalau kita i'rab anti ini mubtada, tadrus ni fi'il, ya ni fa'il. Nun ini hanya tanda ia marfu' saja, Ini tanda i'rab saja. Nah. Sebab tu kalau semasa dia mansub atau majzum, masa dia tidak marfu', nun ni akan hilang. Sebab ni nun ni cuma alamat rafu' saja. Okey? Nah, apa yang penting di sini ialah fa'il, fa'il. Fa'il di sini ialah ya. Baik, kalau dah ada fi'il, ada fa'il, maka terbentuklah jumlah fi'liyah. Baik, apa peranan jumlah fi'liyah di sini? Peranannya ialah menjadi predikat, menjadi khabar kepada mubtada. Dia setiap mubtada dia kena ada khabar. Mana khabar dia? Tadrusin. Oh, ini khabar mufrad ke khabar jumlah? Kita panggil khabar jumlah. Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Tapi ayat anti tadrusin al-nabiyah ni jumlah ismiyah. Ismiyah kan? Nah, ini jumlah ismiyah ni. Tetapi bermula daripada sini adalah jumlah fi'liyah. Ini yang kita panggil, ini yang kita panggil jumlah kubra. Jumlah apa? Jumlah kubra. Ya, jumlah besar. Nanti kita coba warnakan dia. Sekejap. Sorry. Bawa jadi. Okey, jadi anti tadrusin al-arabiyah ini adalah jumlah kubra, dia panggil jumlah besar yang tidak berada dalam mana-mana ayat. Tapi kalau tadrusin al-arabiyah saja, nah, ini adalah jumlah sughra. Jumlah apa? Jumlah sughra. Nah, maknanya jumlah yang ada dalam jumlah besar. Sughra ni makna dia kecil, kubra ni besar. Jadi mana-mana ayat, tak kiralah. Ayat tu jumlah ismiyah ke atau jumlah fi'liyah ke, yang pentingnya ayat. Nah, dia boleh jadi jumlah kubra kalau dia tidak berperanan sebagai apa-apa dalam ayat. Tapi kalau ianya berperanan sama ada sebagai khabar seperti ini, atau ianya berperanan sebagai sifat dalam ayat yang kita bincang sebelum ini, atau ianya berperanan sebagai hal juga seperti yang kita bincang sebelum ini, ia dinamakan jumlah sughra. Ia dinamakan jumlah sughra. Sebab ia berperanan sebagai sama ada khabar, sama ada sifat, ataupun hal. Maknanya jumlah yang berperanan dalam ayat. Itu. Nah, itu jumlah sughra dipanggil. Okey. Nah. Baik, kita boleh balik semula ke sini. Masa kita okeylah.
Tapi kita sudah 2 minggu dah tak berbual ni Atau kita nak tangguh dulu. Latihan ini kita terus pergi pada hiwar. Ini hiwar. Boleh juga kita ambil masa sikit. Masa pun tak lama, tak apalah. Okey. Nah, hiwar ni masih lagi di antara Muhammad dengan Saleh. Nah, Muhammad kata, indi khabarun sarun ya akhi. Saya ada suatu berita gembira, wahai saudaraku. Kita ingat tak cerita dulu, masa dalam perbualan lepas Kan Saleh kan dia, mengalami kehilangan motor kan. Motor dia dicuri, betul tak? Okey. Jadi Saleh tanya dia, mahu? Apa dia? Berita gembira atau apa dia? La'allahu yasurruna jami'an insya-Allah. Nah, mudah-mudahan ia mengembirakan kita semua, kata dia. Jami'an ni semua lah. Nah, ni kita, kami. Insya-Allah sekiranya dikehendaki Allah. Muhammad kata, yasurruni wa yasurruka aidan. Ia mengembirakan saya dan mengembirakan awak sekali. Aidan ni juga, dan mengembirakan awak juga. Nah, maknanya bukan mengembirakan saya saja, tapi mengembirakan awak juga. Okey. Jadi, Saleh kata apa? Dia kata, qul li ya akhi. Nah, dia kata, cakaplah kepada saya ni, wahai saudaraku. Nah, bagi tahulah maksudnya. Mahu, apa dia? Qal ja'altani. Nah, awak ni kata dia, sebenarnya telah menjadikan saya ni. Ni awak. Ni saya Awak telah menjadikan saya ni, kata dia, la asbiru li sama'ihi. Tak sabar lagi untuk mendengarnya. Nah, la ni tidaklah. Asbiru ni sabar. Li sama'ihi, untuk mendengarnya. Okey. Muhammad kata, innaka satahsulu ala darrajatin nariyatin jadidah. Sebenarnya, kata dia, sesungguhnya awak akan mendapat sebuah motosikal. Darajah nariyah ni motosikal, sebuah motosikal jadidah yang baru. Ini sifat lah ni. Sifat jumlah ke sifat mufrad? Jadidah ni sifat jumlah ke sifat mufrad? Sifat yang tadi daripada satu perkataan, mufrad lah kan? Bukan jumlah ni kan? Okey. Khilala ayyamin qadimah. Dalam beberapa hari nanti, kata dia. Insya-Allah. Qadimah ni akan datang. Beberapa hari akan datang. Okey. Saleh kata, dia terkejut lah kan? Maza qulta ya Muhammad? Awak cakap apa ni, wahai Muhammad? Kaifa ahsulu ala darrajatin nariyatil jadidah? Bagaimana saya boleh dapat basikal baru, seperti awak cakap tadi. Walaisa lil ana, sedangkan sekarang ini, kata dia, saya tidak ada. Laisal ini tidak ada. Saya tidak ada. Ma yakfi li syira'i darrajatin hawaiyah. Nah, sedangkan kata dia, saya tidak ada. Al-anan sekarang ini, sekarang ini saya tidak ada duit yang mencukupi ataupun duit yang cukup untuk membeli sebuah basikal. Darajah hawaiyah ni basikal. Basikal pun tak boleh beli, takkan motor pula. Darajah nariyah ni motosikal. Bezanya, yang ni ada nariyah. Nariyah daripada perkataan nar, api. Hawaiyah ni daripada hawa. Hawa ni angin. Ini istilah dia lah, istilah. Darajah nariyah ni motosikal. Darajah hawaiyah ni basikal. Macam tu. Okey, jadi Muhammad kata apa? Dia kata, haddik nafsak. Dia kata, bawa bertenang. Haddik ni maknanya, tenangkan nafsak diri awak. Maknanya kalau kita kata, bawa bertenang. Wala tusghil balak. Jangan kata dia
kamu menyibukkan pikiran kamu. Maknanya jangan fikir sangatlah. Innaka lan tadfa'a walau filsan wahida. Dia kata sesungguhnya awak sebenarnya, kalau kita Kelantan ni sebenarnya awak tidak akan, lan ni menafikan yang akan datang. Awak tidak akan membayar, tadfa' ni membayar, walau filsan, walaupun 1 sen. Fils ni 1 sen. Wahidan, satulah. Walaupun 1 sen. Innaha hadiyatun min muhsinin min ikhwanina. Ia sebenarnya adalah suatu hadiah daripada seorang dermawan daripada kalangan saudara-saudara kita. Kan kita ni berbaik dengan orang-orang baik kan. Jadi ada di kalangan mereka tu yang menderma sebuah basikal, motosikal kata dia untuk awak ni. Okey. Jadi situ dia kata alhamdulillah. Mula-mula tu, lepas tu dia teringat pula. Lakin tapi kata dia, hal araqta ma awajhik min ajli, dia kata adakah awak sanggup, kata dia, apa kita dalam bahasa kita maknanya menumpah air mata. Maknanya maknanya mana buat tak malu itu dalam arti kata lain. Dia kata adakah awak sanggup arakan, sebenarnya mencurah air muka awak. Menebal muka. Menebal muka tu ada. Kerana saya, awak sanggup kata dia menebal muka kerana saya. Qum tabit tasawwul lil musa'adati. Awak meminta sedekah untuk menolong saya, kata dia. Dia ingat kawan dia minta sedekah kan. Tak apalah, apa ni, kita dah tak habis tu. Tapi oleh kerana panjang dah, kita berhenti situ dulu. Okey, baik, kita baca sama-sama insya-Allah. Ikut ana dulu. Indi khabarun sarun ya akhi. Indi khabarun sarun ya akhi. Mahu la'allahu yasurruna jami'an insyaallah. La'allahu yasurruna insyaallah. Yasurruni wa yasurruka aidan. Yasurruni wa yasurruka aidan. Qul li ya akhi. Qul li ya akhi. Mahu qad ja'altani la asbiru li sama'ih. Qad ja'altani la asbiru li sama'ih. Innaka satahsulu ala darajatin nariyatin jadidah. Innaka satahsulu ala darajatin nariyatin jadidah. Khilala ayyamin qadimatin insyaallah. Khilala ayyamin qadimatin insyaallah. Okey. Maza qulta ya Muhammad? Maza qulta ya Muhammad? Kaifa ahsulu ala darajatin nariyatil jadidah? Kaifa asulu ala darajatin nariyatil jadidah? Walaysa lil ana ma yakfi li shira'ati darajatin hawaiyah. Ma yakfi li shira'ati darajatin hawaiyah. Haddi' nafsak. Haddi' nafsak. Wala tushghil balak. Wala tushghil balak. Innaka lan tadfa'a walau filsan wahida.
innaka lan tadfa'a walau filsan wahida. Innaha hadiyatun min muhsinin min ikhwanina. Innaha hadiyatum min muhsinin min ikhwanina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lakin hal araqta ma'a wajhik? Lakin hal aradta ma'a wajhik Min ajli min ajli qumta bitasawwuli li musa'adati Qumta kunta bitasawwal limas li musa'adati. Ya. Okey, oh masa kita dah lebih ya. Okey dah, tak apalah. Nanti kita sambung balik perbualan ini insya-Allah. Nah, cuma sebelum tu oleh kerana kita dah baca dah tadi, jadi kita dah tahu dah dia punya apa ni makna ayat, mana perkataan tu. Bolehlah nak kalau nak ulang-ulang di rumah tu. Supaya minggu depan nanti kita boleh berbual dengan lancar insya-Allah. Okeylah, kita tangguh dulu di situ. Kalau dipandangkan umur, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Walas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.